Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. Berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu Tahun 2 bersama siapa? Bersama Cikgu Haslinda. Hai murid-murid. Hari ini dan minggu ini kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu unit 12 yang bertajuk Amalan Baik. Jom kita belajar. Murid-murid. Jadi, pada minggu ini kita akan ulang kaji isi pelajaran kita pada minggu lepas kerana tajuk kita masih lagi tajuk yang sama, iaitu unit 12 Amalan Baik. Jom kita ulang kaji. Ya murid-murid, jadi untuk sesi PDPR kali ini kita akan ulang kaji menggunakan buku aktiviti jilid 1. Murid-murid tolong keluarkan buku ini. Kita akan buat aktiviti dan latihan pada halaman 85, 88 dan 89. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita belajar. Ada 3 isi pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, aktiviti lengkapkan dialog. Yang kedua, aktiviti nyatakan nilai. Dan yang ketiga, aktiviti tulis karangan. Jadi kita perlu bersedia untuk menyiapkan semua aktiviti dalam buku aktiviti ini. Murid-murid, selepas siap nanti, jangan lupa tangkap gambar dan hantar kepada cikgu untuk disemak. Okey? Okey, aktiviti kita yang pertama iaitu dengar, sebut dan tulis. Ini dia. Dengar, sebut dan tulis. Murid-murid, dengar apa yang cikgu cakap ataupun dengar apa yang kamu akan dengar. Kemudian cikgu nak kamu sebutkan semula dan tulis. Macam aktiviti kita sebelum ini, iaitu aktiviti dengar tutur. Ini adalah kemahiran lisan. Okey, jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, cikgu nak kamu tutup mata dan dengarkan dahulu apa yang cikgu akan baca ini. Sudah bersedia? Jom kita mulakan. Selamat pagi murid-murid. Kita mestilah berhemah tinggi setiap hari. Kita hendaklah mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru. Jika kita menelefon kawan, kita perlulah bertanya khabar tentang kawan. Apabila kita melawat kawan yang sakit di hospital, kita perlulah berdoa semoga kawan cepat sembuh. Seterusnya, kita wajar meminta maaf jika kita melakukan kesalahan dengan sesiapa sahaja. Akhir sekali, kita haruslah berterima kasih apabila menerima sesuatu daripada orang lain. Murid-murid, nyatakan sikap hemah tinggi yang perlu kita lakukan sebentar tadi. Murid-murid dah dengarkan apa yang cikgu sebutkan dan cikgu nak kamu sebut semula. Apa yang cikgu ataupun apa yang kamu dengar tadi. Sebutkan. Ya, betul. Pandai murid-murid cikgu. Ya, ada beberapa perkara yang kamu perlu sebutkan semula. Inilah kemahiran mendengar. Kalau kamu boleh mendengar dengan baik, kamu juga boleh bertutur dengan baik. Murid-murid, berdasarkan apa yang telah kamu dengar sebentar tadi, terdapat beberapa perkara yang kamu perlu sebutkan semula. Kemudian kamu perlu tulis semula di dalam buku aktiviti. Perhatikan pada slide, cikgu sudah serlahkan perkara tersebut. Jadi mari kita dengar dan sebut semula. Mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru. Sebutkan. Bagus. Bertanya khabar tentang kawan. Sebutkan. Ya, pandai. Berdoa semoga kawan cepat sembuh. Sebutkan. Tahniah. Dan yang terakhir, berterima kasih apabila menerima sesuatu. Sebutkan.
Ya, bagus murid-murid. Murid-murid, selepas itu kamu perlu tulis ya. Ni contohnya. Baiklah cikgu, kita hendaklah mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru bertanya tentang kabar tempat kosong. Tempat kosong ni lah kamu sambung beberapa perkara tadi menjadi satu ayat yang lengkap. Bertanya tentang kabar kawan, berdoa semoga kawan cepat sembuh dan berterima kasih apabila menerima sesuatu. Itu sahaja, dah selesai aktiviti kita yang pertama tadi. Jadi sekarang mari kita pergi ke aktiviti kita yang kedua. Baca cerita, kemudian kenal pasti dan nyatakan nilai yang diperoleh. Jom kita belajar nilai-nilai murni yang boleh kita peroleh daripada cerita yang kita baca. Murid-murid buka muka surat halaman 88. Mari kita baca bersama-sama. Ingat pesan cikgu apabila membaca? Jari tunjuk apa yang kamu baca, mata lihat apa yang kamu baca, mulut sebutkan dan telinga dengar apa yang kamu baca. Okey, jom. Pada suatu hari, Farhan berasa dahaga selepas berjajah kuih dengan ibunya. Farhan meminta segelas air di sebuah rumah. Seorang kanak-kanak perempuan memberinya segelas susu. Farhan ingin membayar harga susu itu, tetapi ditolak. Kini, kanak-kanak perempuan itu telah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Tiba-tiba, dia dijangkiti penyakit kulit dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Pada suatu hari, dia menjalani rawatan di sebuah hospital pakar sehingga pulih. Dia susah hati tentang kos rawatannya. Sebelum keluar dari hospital itu, dia menerima sampul surat pembayaran bil daripada doktor yang merawatnya. Apabila dibuka, ada sekeping kad yang tercatat. Inilah harga segelas susu. Murid-murid, berdasarkan cerita harga segelas susu ini, jom kita senaraikan apa nilai yang kita peroleh daripada cerita ini. Mudah saja murid-murid. Okey, baik. Perhatikan pada perenggan pertama dahulu, iaitu berjajah kuih. Apabila awak menolong ibu awak berjajah kuih, apakah nilai yang terdapat dalam diri? Ya, kerajinan. Kalau awak tak rajin, awak malas, awak takkan tolong ibu awak berjajah kuih. Betul tak? Yang seterusnya, memberinya. Kalau seseorang itu jahat, adakah dia akan memberi susu tersebut? Tidak. Jadi, orang itu adalah orang yang baik hati. Inilah nilai yang kita peroleh. Kemudian cantik. Wanita itu biarpun dia cantik tapi dia perlu mengamalkan nilai-nilai kesederhanaan. Sama juga pada diri kita. Jika kita cantik ke, pandai, kaya, namun kita perlu menyemai nilai kesederhanaan. Okey, tiada. Dalam cerita tadi, perenggan yang kedua, tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Tapi beliau tetap dengan nilai-nilai yang baik, iaitu berusaha dan berdikari untuk mencari penyembuh. Macam kita juga, kalau kita berusaha dan berdikari, biarpun tiada siapa yang membantu kita, diri kita sendiri boleh bantu kita dan kita perlu berdikari. InsyaAllah kita akan berjaya. Kemudian, gadis itu juga telah menerima rawatannya. Kalau orang itu takut, adakah dia akan menerima rawatan? Macam awak pergi klinik, nak cabut gigi. Kalau awak takut, awak berani tak nak jumpa doktor gigi? Takkan. Jadi, apabila kita berani menerima rawatan, nilai yang kita pelajari ialah nilai keberanian. Kemudian pada akhir sekali, perenggan terakhir, kita boleh lihat ada nilai kasih sayang. Kerana harga bagi sebuah kasih sayang tidak boleh ditukar dengan wang
ringgit. Wang ringgit yang banyak tidak setanding jika kita bandingkan dengan kasih sayang yang kita semai sesama manusia. Mudahkan murid-murid? Daripada sebuah cerita, kita boleh peroleh 6 nilai yang perlu kita semai dalam diri kita. Jadi, apa lagi? Jom tulis dalam buku aktiviti halaman 88. Sampailah kita sudah ke pelajaran ataupun aktiviti yang ketiga, iaitu tulis karangan berpandukan gambar. Dah risau dah nak tulis karangan. Alamak, banyaknya. Jangan risau sebab kita berpandukan gambar. Murid-murid, tolong buka buku teks halaman 89. Kita akan lengkapkan karangan yang bertajuk Wah Meriahnya. Apa yang meriah tu? Perhatikan gambar dan cuba lihat dekat bawah ni. Mari kita baca dahulu. Pada hari Minggu yang lalu, Persatuan Penduduk Taman Bukit Indah mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ada sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jadi, perhatikan gambar ini dan nampak tak ada isi tempat kosong di bawah ini. Jadi, kita perlu tuliskan dan lengkapkan tempat kosong ini menggunakan perkataan yang telah disediakan di atas ini. Mari kita baca. Ada pengunjung, pakaian, gembira, dewan, lelaki, muruku, kuih bakul, perempuan dan lemang. Nanti kita kena susun dan isikan pada tempat kosong ini. Jom kita buat sama-sama. Okey murid-murid, mari kita teruskan. Sambutan itu diadakan di sebuah tempat kosong. Sebuah apa murid-murid? Ya betul, dewan. Okey, seterusnya pengunjung yang datang memakai tempat kosong. Memakai apa? Memakai mestilah pakaian. Pandai. Mengikut kebudayaan Malaysia, kaum tempat kosong memakai baju Melayu, samfu dan doti. Baju Melayu, samfu dan doti. Ini pakaian lelaki ke perempuan? Ya betul, lelaki. Okey, sambung lagi. Kaum tempat kosong pula memakai baju kurung, cheongsam dan sari. Baju kurung, cheongsam dan sari. Kaum apa yang pakai? Kaum perempuan. Pandai. Okey, tulis kat sini ya. Okey, mari kita sambung perenggan ketiga. Kanak-kanak pula memperagakan pakaian mereka di atas pentas. Tepuk pula. Maafkan cikgu. Tempat kosong bertepuk tangan apabila melihat gelagat mereka. Siapa yang bertepuk tangan? Mestilah pengunjung. Okey, bagus. Perenggan seterusnya. Banyak makanan dibawa oleh penduduk taman. Mereka dapat makan tempat kosong, dan lain-lain. Ada 3 tempat kosong. Apa dia makanan yang ada pada pilihan jawapan di atas? Ya, pandai. Ada lemang, muruku dan kuih bakul. Tuliskan ya. Akhir sekali, penduduk taman itu sangat gembira. Dah selesai. Mudahkan murid-murid. Kalau tak faham atau ada soalan, boleh tanya kepada cikgu. Ingat, kita mesti yakin dan percaya pada diri kita. Mari kita sebut sama-sama. Saya boleh, saya hebat. Sebutkan. Bagus. Bersemangat murid-murid cikgu. Itulah yang cikgu suka. Dan akhir sekali, ingat pesan cikgu, rajin belajar, pasti berjaya. InsyaAllah. Amin. Jadi itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini murid-murid. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa hantar kerja yang kamu telah siap kepada cikgu. Bye-bye. Assalamualaikum.